Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan bagaimana komik ini berfungsi sebagai medium dakwah. Seperti mana tajuk saya, iaitu pendekatan komik sebagai medium dakwah pada masa kini. InsyaAllah dalam tajuk ini kita akan bincangkan mengenai konsep dakwah dalam Islam yang pertama. Yang kedua, pengenalan apa itu komik. Yang ketiga, sejarah penulisan. Yang keempat, sudut kekuatan. Yang kelima, penerimaan masyarakat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baik, kita akan pergi kepada konsep dakwah terlebih dahulu. Dakwah merupakan istilah yang khusus dalam Islam. Ia adalah satu kewajipan yang dipertanggungjawabkan ke atas setiap Muslim yang mempunyai kemampuan dalam sebarang bentuk dan dalam setiap kesempatan. Dakwah juga merupakan tugas para rasul dan perintah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan juru dakwah pertama semenjak agama Islam diturunkan. Dari sudut bahasa, dakwah kepada Islam merupakan satu teknik untuk menarik manusia kepada ajarannya, sama ada secara teorikal atau praktikal. Perkataan dakwah berasal daripada perkataan Arab yang bererti mengajak, menyeru, menjemput, memanggil kepada suatu perkara, seperti mana yang terdapat dalam firman Allah, Wallahu yad'u ila daril Islam. Artinya, dan Allah menyeru kepada negara kesejahteraan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, tak sah kalau kita tak kenal maksud komik itu sendiri. Tak kenal maka tak cinta, betul? Komik adalah sejenis seni visual yang menggabungkan lukisan dan tulisan untuk menyampaikan cerita secara berturutan. Ia adalah satu medium grafik di mana lukisan-lukisan disusun dalam kurungan berbentuk. Dalam setiap kurungan berbentuk itu menggambarkan peristiwa yang ingin disampaikan dan juga mengandungi awan-awan yang berisi dialog supaya watak-watak dalam komik tersebut seolah-olah menjadi hidup. Oleh kerana ianya berbentuk animasi, ramai yang salah anggap komik hanyalah bacaan untuk kanak-kanak. Akan tetapi komik banyak sangat jenisnya, memulai cerita untuk kanak-kanak hinggalah cerita dewasa. Seterusnya kita akan pergi kepada sejarah penulisan komik. Secara umumnya, komik pertama yang dipopularkan adalah Famous Funnies yang dikeluarkan di Amerika Syarikat pada tahun 1933. Kalau dilihat dari sejarah penghasilan komik di Malaysia pula, ia telah bermula pada zaman sebelum perang lagi, di Tanah Melayu dengan karya Raja Sulaiman, terbitan Malayan Police Magazine pada 13 November 1928. Masyarakat kemudian secara perlahan-lahan mula menerima karya kartun ini dengan jenaka yang menggambarkan situasi dan masalah penduduk ketika itu. Seterusnya, fenomena kartun berkembang pada tahun 1936. Pada tahun itu boleh dikatakan sebagai game changer apabila kartun mula mendapat perhatian akhbar tempatan, iaitu Warta Jenaka. Okay, baik, seterusnya kita akan pergi kepada kekuatan komik sebagai medium dakwah. Seperti yang dapat kita fahami daripada huraian sebelum ini, boleh dikatakan betapa komik mempunyai pengaruhnya tersendiri dalam kalangan masyarakat kini. Ini kerana gaya penyampaiannya yang santai dan padat dengan hiburan. Di Malaysia terdapat banyak karya yang boleh kita ketengahkan untuk tetapan masyarakat. Sebagai contoh, karyawan dan kartunis yang versatile Jaafar Taib. Beliau merupakan salah seorang kartunis tanah air yang telah lama berkecimpung dalam bidang perkartunan negara. Beliau telah banyak menghasilkan komik dan antologi karya seperti Hang Tuah, Hikayat Sang Kancil, Jungle Jokes dan Damai. Beliau gemar menyelitkan kisah masyarakat Malaysia dalam karyanya. Saya ingin memetik satu kisah yang menarik yang terdapat dalam salah satu karya beliau, iaitu Jungle Jokes. Perbezaan gaya hidup dan amalan masyarakat bandar dan desa merupakan isu dalam masyarakat Malaysia yang sering diketengahkan. Dalam gambar tersebut kita dapat melihat bagaimana Jaafar Taib membuat pembandingan yang jelas tentang perbezaan cara hidup di bandar dan cara hidup di kampung. Menerusi dialog pada kartun, beliau secara sinis tengah mengkritik golongan berusia di bandar yang suka berendam dalam kolam renang, sedangkan jika di kampung, kanak-kanak yang suka berkubang, yakni mandi-mandi di sungai. Begitu juga dengan isu simpan duit di rumah. Orang kampung di Malaysia memang diketahui suka menyimpan duit di rumah berbanding orang bandar yang menyimpan duit di dalam bank yang nyata lebih selamat. Namun kata-kata yang digunakan iaitu orang kampung tidur di atas duit, orang bandar mana tidur di atas duit. Lucu bila kita dibaca, namun jika diamati sebenarnya menyindir sikap orang kampung yang kurang mengendahkan aspek keselamatan.
Selain daripada itu, terdapat satu lagi komik moden yang saya nak ketengahkan pada video ini adalah daripada kandungan adik-beradik Afiq dan Nazri. Afiq dan Nazri adalah gabungan pelukis dan penulis yang telah berkolaborasi selama lebih 10 tahun. Walaupun mereka berbeza umur 10 tahun, gabungan dua beradik ini mampu hasilkan karya-karya yang memberi impak kepada pembaca. Cara penyampaian mereka dengan melalui kisah realiti dan fantasi sebagai seorang pelajar dengan membawa unsur dakwah Islam. Karya mereka lebih tertumpu kepada golongan remaja dan menjadikan komik mereka sebagai panduan pemuda yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Antara karya mereka yang menjadi fenomena masyarakat adalah menerusi komik misi. Yang nama misi ini bermula pada tahun 2010 dan masih lagi diikuti dan digemari sehingga kini. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada penerimaan masyarakat terhadap komik. Di sebalik penerimaan komik sebagai medium sastera dan seni yang sah, stigma sosial berbau negatif terhadap komik masih boleh dikesan. Malah diskriminasi terhadap komik menyebabkan penggemar komik sendiri berasa kurang selesa berkongsi minat mereka di khalayak umum. Adalah menjadi cabaran kepada pengkarya komik menghadapi sentimen pembaca majoriti yang suka memahami bahawa komik sebenarnya merupakan khazanah yang penuh makna, berharga untuk dimiliki dan ditatap berulang kali. Secara kesimpulannya, bidang penulisan komik mempunyai harapan yang cerah hasil daripada faktor tabiat membaca masyarakat majoriti dan kandungannya yang menepati perkembangan intelektual dan emosi golongan kanak-kanak dan remaja. Dalam perjuangan memantapkan warisan seni ini, usaha bersepadu dari semua pihak sentiasa menjadi agenda utama agar martabat tertinggi komik tercapai sehingga satu tahap di mana profesion sebagai penggiat komik profesional adalah satu kebanggaan dan impian ramai serta mempunyai masa depan yang jelas terjamin. Sekian daripada saya, yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.